Kalau kita sebenarnya kolokium ni kita boleh buka kepada pihak-pihak luar dalam bidang akademik jugalah, mungkin daripada sekolah-sekolah lain ataupun mungkin daripada sekolah daripada negeri lain, jadi tapi tak apalah, untuk peringkat awal ini kita laksanakan di peringkat sekolah dahulu. Mungkin kita boleh kembangkan lagi kolokium ini, sebab asas dia adalah untuk kita bentangkan apa yang kita lakukan. Kemudian di penghujung sebenarnya ada sesi soal jawab, ada pertanyaan, ada perkongsian, sebab apa yang kita buat ini sebenarnya untuk mencerna barangkali ada idea baru daripada rakan-rakan yang sama-sama menonton. Not about perfection, it's about effort. Apa yang kita buat itu adalah untuk kita tambah baik, untuk dilihat oleh orang lain. Mungkin orang lain boleh share apa yang kita buat. Okay, first kita kena download OBS lah. Mula-mula kita kena ada OBS. Kalau OBS ni dia ada dua jenis, iaitu ada satu, pilih scene. Pilih scene ni maksudnya scene cikgu tu cikgu nak letak berapa. Contoh kalau macam ada dua kelas, dua tingkatan kan, tingkatan 1 ke tingkatan 2 ke, okey tu terpulang. Tekan je tambah ni, nanti dia akan keluar scene yang pertama. Macam saya letak PDPR 1 lah. Okey, lepas pilih scene, kita akan pilih source. Source ni dia ada semua ni lah. Source ni lah yang akan linkkan Google Meet ke, presentation cikgu ke, slide cikgu ke, semua benda tu kita akan set up dekat situ. Okey, yang pertama ialah membina siri kreatifan dengan menggunakan buah-buahan. Okey, kenapa saya guna ini? Okey, contohnya kalau pelajar dia buat eksperimen, dia kena tentukan kedudukan logam. So mereka akan gunakan bahan kimia, Tapi saya tukarkan cara ini kepada eksperimen yang sama juga, tetapi saya tak gunakan bahan kimia, saya gunakan buah-buahan sahaja. Contohnya boleh guna lemon, tomato ataupun potato dan sebagainya, sebab di dalamnya ada electrolyte. Okey, ada bahan yang boleh mengalirkan arus elektrik, dan pelajar pun akan mendapat keputusan yang sama. Yang kedua ini adalah saya panggil try-mix vocabs. Kalau ringkasnya, bahan yang saya guna tu agak boleh kata boleh sampai zero lah, tak pernah guna duit sekalipun. Cuma mungkin kalau cikgu nak guna kertas, perlulah sedikit sahaja, kos yang sangat rendah. Okey, jadi try-mix Yaya ini ada dua lah. First itu ialah untuk ikatan ionik. Okey, mereka boleh belajar, sebab saya percaya dengan pegangan ini. I hear and I forget. So I see, I believe. I do and understand. Kalau pelajar dia boleh hands on, boleh buat, dia akan ingat dan dia akan faham lah lebih. Inilah model yang saya gunakan. Okay, U-on 430 tablet grafik drawing pen tablet. RM140 sahaja. Saya menggunakan Microsoft Edge untuk semasa Google Meet untuk highlight pen. Sini warna kuning lah, saya guna highlighter tu warna kuning. Sebenarnya Microsoft Edge guna menulis dan melukis. Ini contoh saya dalam Google Meet saya. Ni Google Meet lalu di pasal ni ada rekod kat sini. Okey, so ni Google Meet, display dalam Google Meet, screen. Ini saya terangkan bagaimana untuk form-form lah. Sini yang kira-kira. So tengok saya contoh macam-macam dengan formula, dengan cara kira. So pelajar boleh faham dengan jelas. So mereka, dan ni yang paling saya suka sekali untuk menggunakan Microsoft Whiteboard untuk menulis dan melukis. Ini sangat smooth. Okey, ini contohlah bagaimana saya menerangkan eksperimen formula empirik bagi mini dioksida. Okey, saya lukis. Okey, saya terangkan macam mana. Yang dikatakan weapon tu itulah dia doa. Doa. Macam-macam semua orang berdoa tanda menunjukkan kekedilan kita. Harapan permohonan seorang hamba kita ni kepada Tuhannya dengan hati yang ikhlas untuk menunaikan hajatnya. Jadi seorang yang berdoa pasti akan dia nak tunaikan apa hajat dia kan. Allah. Jadi kita kena sebagai manusia sentiasalah berbuat baik dengan semua orang, tak kira agama, bangsa dan apa-apa pun. Sebab apa, kalau kita aniaya orang, dikhawatiri kalau dia angkat tangan nanti akan menyebabkan
benda yang tak baik berlaku kepada kita lah. Semua layak dan boleh memimpin doa. Kalau di SMK SBS boleh kerana tak ada ustaz kot. Itu sebab ada cikgu matematik tu. Cikgu matematik tu yang sentiasa memimpin bacaan doa. Jadi doa ni bukanlah eksklusif untuk ustaz. Sebenarnya dia eksklusif untuk, boleh jawab ramai-ramai, eksklusif untuk semua orang. Highly immersive program. Ia adalah sebuah program yang diperkenalkan di bawah dasar MBM MBI. Yang bertujuan untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan murid melalui pendedahan yang lebih tinggi kepada bahasa tersebut di sekolah. Dan DLP pula ialah dual language program. Saya language is a tool. Ini hanya medium, memang medium, especially dalam subjek matematik. So we use it wisely lah. We use it wisely and properly also. So I think it's my job dan also other mathematics teachers to use the language wisely and properly. So kita kena mengajar murid untuk menggunakan English properly as well. So it's not just by speaking the language. We make the students speak it properly. We engage them in conversations, mathematically or not. I do this, especially sekarang waktu online class. Selagilah saya ambil peluang ini untuk show all these things, termasuk pronunciation. So dia orang boleh dengar sekali. So it's great. Seterusnya kita dah habis. Dah habis semua presenter, pembentang-pembentang hebat-hebat ya. So kita beri peluang untuk diri kita sendiri ya, untuk share dengan kawan-kawan ya, sebab kita ada banyak benda yang bagus ya. Jadi kita nampak ya, saya sengaja adakan supaya membudayakanlah SBU kita, supaya kita boleh melahirkan cikgu-cikgu yang bukan hanya pandai dalam kelas saja. Kita nak keluarkan cikgu daripada kelas. Sekarang ni kita dah daripada kita bentang dalam kelas kepada murid saja, sekarang kita berani bentangkan kepada rakan-rakan kita secara maya ya, bukan fizikal lagi kan. Okay.